Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ini kita akan sembang tentang sebuah filem Tamil box office yang sedang dimainkan di Disney Hotstar bertajuk Vikram. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Kalau anda suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that anda tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Okey, hari ini kita nak sembang tentang sebuah filem Vikram, filem baru lakonan Kamal Haasan, Fahad Fasil, Vijay Sethupathi, arahan Lokesh Kanagaraj. Pengarah yang sama yang hasilkan Master dan juga Kaiti. Sebelum hampa tonton Vikram ni, kalau hampa tak tonton lagi, better hampa pergi tonton dulu kat Disney Hotstar. Lokesh, pengarah dia, ada nasihatkan untuk kita jump into Kaiti punya universe dulu. Maksudnya tonton filem Kaiti dulu sebelum tonton Vikram. So aku dah tonton Kaiti sebelum ni. Aku saja tonton sekali lagi sebelum aku mula tonton Vikram balik. Dia tak banyak bayangan pun actually. Hang kalau tak tonton Vikram pun, kalau tak tonton Kaiti pun, hang takkan faham 1-2 babak je. Dan juga siapa watak ni, watak tu. Ada 2-3 watak yang hang takkan faham lah mereka ni main dari mana. So it's up to you. But for me, better tonton Kaiti dulu. Sebab Kaiti pun best. Rugilah kalau tak tonton. Tak ada lagu pun mat. Dia action pack dan juga jalan cerita dia menarik. Vikram ni mengisahkan tentang Amar, lakonan Fahad Fasil, ketua Black Ops yang ditugaskan untuk menjejaki sekumpulan marksman yang terlibat dalam beberapa pembunuhan berantai. Apa yang pelik pasal kes ni, dalam 3 pembunuhan yang dibuat oleh marksman, 2 daripadanya anggota polis dan seorang lagi adalah orang yang tak dikenali, orang awam. Seorang bapa angkat pada salah seorang anggota polis tu saja. So sebabkan seorang saja mangsa yang pelik, jadi Amar pun dia bertindak untuk mula study background mangsa tersebut dari segi family, kawan-kawan serta daily life dia untuk cuba menyelesaikan misi tu. Tapi apa yang dia tak tahu adalah penyiasatan yang dia buat tu akhirnya bertukar menjadi sebuah peperangan. Stop. Aku nak bagi amaran kat sini yang apa yang aku akan review selepas ni adalah spoiler. Aku akan mention siapa kawan ni, siapa kawan tu dan apa yang berlaku sepenuhnya. Tak ada tapisan lah. Sebab bagi aku, kalau aku nak review cerita ni, aku kena beritahu all. Jadi elok hamba pergi tonton Vikram dulu kalau hamba tak pergi tonton, dan mai balik. Otherwise review aku ni akan spoil saja keseronokan hampa untuk menonton Vikram. Apa yang menarik tentang Vikram ni adalah dari segi jalan cerita dia. Disebabkan banyak benda yang nak diselindungkan oleh Lokesh demi memberi kejutan kepada penonton. Jadi dia buat jalan cerita ni macam puzzle tau. Apa yang berlaku kat sini, hang akan ambil scene daripada sini dan cantumkan dekat sini. Pasipa scene tu berlaku, hang akan dapat tahu nanti daripada scene yang lain dan hang boleh cantumkan balik bagi orang kata faham tentang keseluruhan cerita ni. Untuk 1 jam 30 minit yang pertama ni, kita hanya akan layan dulu penyiasatan Amar tu saja. Amar nak siasat siapa Karnan ni, apa yang berlaku, pasipa Karnan kena bunuh apa semua ni. Dan penyiasatan tu jadi rancak sebab kita ditemani dengan muzik alunan oleh Anirudh. Anirudh ni memang komposer yang terkenal lah dekat India, salah seorang komposer yang terkenal dekat India dan a rising star. Lepas 1 jam 30 minit dia dah siasat siapa Karnan apa semua mangsa tadi tu, kita dapat rasa mood siasatan tadi berubah menjadi mood peperangan. Lepas dia dah tahu siapa Karnan, semua tu kita boleh rasa di tengah-tengah climax intermission tu tau. Bukan saja dari segi pacing, tapi dari segi dialog juga. Amar ada beritahu yang sebelum dia start siasat ni, dia ingat ni antara kes serial killer dan juga police department. Tapi lepas dia siasat, ni adalah perang antara seorang ex-commander dengan pembunuh anak dia. So benda tu dia tak boleh nak join. Why? Dia dah terangkan sebelum tu dalam dia punya briefing bahawa Karnan tu adalah Vikram. Dan Vikram ni merupakan ketua kepada Black Ops, komander kepada Black Ops Pilot Batch pertama, yang mana the same Black Ops yang Amar pegang lah ni. Bila hang dapat tahu benda tu, barulah hang tahu pasal apa si Amar tu dia pecut dengan motor di tengah-tengah tu dan menjerit suruh Karnan buka topeng, reveal diri dia Vikram. Dia suruh reveal bukan sebab dia tak boleh tangkap Vikram tu, tapi sebab dia tak mau tangkap. Dia nak Vikram reveal diri dia dekat public, bagi polis tahu, so that bila polis dah tahu tugas dia dah selesai, so dia tak payah masuk campur. Apa yang Amar buat time tu adalah untuk lepaskan diri dia saja. Betul aku cakap tadi macam puzzle. Hang takkan tahu kat situ, tapi hang akan tahu nanti. Dan pasal apa
Vikram pakai topeng dan bunuh 2 orang lagi pada awal dia tu. Yang tu pun kita akan tahu nanti. So lepas 1 jam 30 minit tu, kita ada another 1 jam 25 minit kot. 1 jam, walaupun 1 jam 30 minit awal tu dia dah rancak dari segi penyiasatan, tapi dari segi peperangan itu yang pay off everything. Awal-awal tu kita dah dapat satu revelation tau, yang Karnan tu adalah Vikram. Tapi lepas tu another 1 jam 25 minit tu, kita bukan saja disajikan dengan fighting sequence yang menarik, tapi kita disajikan dengan kejutan demi kejutan dari segi orang kata character revelation. Pada waktu briefing, waktu Amar briefing tentang 4 mayat yang hilang dalam kumpulan Black Ops, yang tak tahu pergi mana tu, lepas tu Lokesh revealkan satu persatu watak tu dekat mana. So itulah kejutan demi kejutan. Orang yang kita tak sangka pun lepas tu adalah antara Black Ops, rupanya Black Ops. Tak patutlah. Selain daripada jalan cerita yang menarik tadi, penggunaan kamera juga aku suka. Okay, dia walaupun Kamal Haasan ni berumur 70 tahun kot, tak salah aku 70 something atau 70 tahun cukup tau, tapi dia berjaya buatkan kamera movement tu tak nampak macam Kamal Haasan tu tak boleh fight langsung, tak larat fight langsung. Tak ada, dia buat Kamal Haasan boleh fight juga. Dan fighting sequence Kamal Haasan tu menarik dan kejam, baru kena dengan Commander of Black Ops. Kamera teknik dia dari segi pemilihan waktu dia gunakan robot punya kamera tu, time intermission tu ditemani dengan lagu dubstep. So benda tu semua kena dan tak buatkan scene tu rasa canggung. Dia tak buatkan macam seolah-olah Kamal Haasan tak boleh fighting, Kamal Haasan tak larat fighting. No, dia buat Kamal Haasan tak nampak macam 70 pun. Itu yang bagus dia tentang shot dalam filem ni. Tapi ada benda yang tak cukup dalam filem ni, yang membuatkan beberapa benda rasa macam tiba-tiba. Contoh waktu Amar tiba-tiba bagi kata there's a story about ghost, you know. Lepas tu dia kata Amar ni adalah telah mengidolakan Vikram. Jadi benda tu macam tiba-tiba. Reason dia sebab Lokesh tak boleh revealkan yang Vikram tu someone yang Amar idolakan. Sebab kalau dia reveal awal, nanti dekat tengah-tengah intermission tu tak boleh bagi chill dekat kita tau. Sebab tu dia hidekan benda tu dulu. Lepas tu baru dia tunjukkan dari segi briefing di mana Amar ada semua file Vikram. Itu baru betul kata kita, dia idola lah. Dia study case Amar, dia study case Vikram sebab dia nak jadi macam idola dia. Tapi itulah aku kata, sebabkan dia tak mau tunjuk pada awal tu, dia jadi macam benda tu secara tiba-tiba lah. So ada benda yang Lokesh terpaksa abaikan sikit lah, supaya perjalanan penonton the first half dan juga the second half of this film menjadi lebih menarik dan orang kata pay off, faham tak? So Vikram ni adalah sebuah filem yang aku sangat berpuas hati. Aku pergi tonton 2 kali dekat wayang, dan kali kedua tu baru aku realize a certain thing. Contoh macam tadi yang aku cakap, Amar bila dia suruh buka topeng tu sebab dia nak selamatkan diri dia. Kemudian pada babak terakhir, iaitu kemunculan Surya as Rolex, a bit untuk sequel pada Lokesh punya universe lepas ni. Kemunculan Surya kat ujung tu memang tai lah. Okay, aku rasa itu baru the real Beast tau, bukan filem Beast lakonan VJ tu mengarut tak nampak Beast langsung. That one is the real Beast. Dari segi looks, dari segi speech, dari segi action, semua tu memang perfect. Aku suka gila Surya dalam tu. Sebab aku rasa Surya tak pernah berlakon dia jahat kot. I mean adalah jahat, cumanya I mean like not that kind of jahat lah. Sebab dalam Anjan pun dia jahat, tapi aku rasa ni first time aku tengok dia macam tu. Time scene dia ada satu moment tu yang dia tengah duk tengok dia punya kru tau, dia punya staff semua. Bila aku tonton kali kedua, baru aku realize yang dia bukan nak takutkan pekerja dia tu, dia punya kru dia tu, tapi sebenarnya dia rasa macam ada orang tengah tengok dia. So dia tengah cari, dia rasa macam tu. Sebab tu dia duduk, yang hujung tu dia duduk ketuk kepala dia, sebab dia rasa macam ada orang tengok dia, tapi dia tak jumpa. Dekat situ adalah orang kata power punya aura tau. So Rolex ni, dia memang indicate yang Rolex ni adalah orang yang ada aura power, dan Vikram ni adalah another big power. So dia boleh rasa each other punya presence. Sebab tu terjadinya momen macam tu, dan aku memang suka momen tu, because itu menandakan yang untuk sequel lepas ni kita akan dapat satu filem yang memang rancak gila. The power struggle between the two forces ni, two big forces ni, memang something yang aku rasa boleh beat rekod Vikram lah ni. Aku lupa berapa dia punya kutipan, tapi aku rasa sequel dia lagi pay off. But of course kita kena tunggu KT 2 dulu, sebab KT 2 dulu release, dan tak salah aku baru keluar Vikram 2. Itu saja review daripada aku. Terima kasih sebab tonton. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Vikram!